Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Adhika Shelf Life di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. So, hari ini 20 Januari 2022. Ya, dan ini adalah video pertama saya untuk tahun 2022. So, pertama sekali saya ingin ucapkan selamat tahun barulah. Mungkin saya agak terlewat sikit. Tapi tak apa. Selamat tahun baru kepada semua subscribers dan followers saya dan juga sahabat-sahabat saya di semua media sosial. Jadi sebagai menyahut seruan Community Booktube Malaysia untuk mengadakan konten bertema setiap bulan. So jadinya video pertama saya untuk tahun 2022 ni adalah konten bertema. Dan tema untuk bulan Januari 2022 ini adalah mencintai diri sendiri. Semua orang ada pelbagai interpretasi tentang bagaimana apa yang dikatakan dengan mencintai diri sendiri dan bagaimana seseorang tu mampu mencintai diri sendiri. Jika anda tanya saya sendiri secara peribadi, bagaimana seseorang dapat mencintai dirinya sendiri? Saya akan beritahu, saya akan jawab Amor Fati. Amor Fati. Tentu saya rasa orang pernah anda semua pernah dengar apa yang dimaksud Amor Fati. Tapi bagi sesiapa yang tak pernah dengar apa yang dimaksud Amor Fati, malam ni saya akan terangkan untuk anda. Okey, untuk malam ni buku yang akan menjadi topik perbualan saya pada hari ini adalah buku ini. Anda nampak? The Gay Science by karya Friedrich Nietzsche. Ataupun dalam bahasa Melayunya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, tajuk buku ni adalah Sains yang Gembira. The Gay. Dan satu lagi buku adalah Ecce Homo. Ecce Homo, maksud Ecce Homo dalam bahasa Latin bermaksud lihatlah manusia itu. Mengapa saya bawa buku ni sebagai buku yang kita akan tengok malam ni? Sebab dalam ini kedua-dua buku ni adalah antara buku yang menyebutkan tentang perihal Amor Fati. Hanya dua buku ni saja. Dalam banyak-banyak karya Nietzsche yang menceritakan tentang Amor Fati, hanya terdapat dalam dua buku ini saja, iaitu The Gay Science dan Ecce Homo. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Amor Fati? Kalau mesti anda tertanya, apa yang dimaksudkan Amor Fati? Amor Fati adalah satu ungkapan Latin yang bermaksud cintailah takdir hidupmu. Macam mana tu? Macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan mencintai takdir hidup kita? Sebenarnya konsep ni, konsep pegangan Amor Fati ni sebenarnya bukanlah idea Nietzsche sebenarnya. Ianya berasal daripada aliran falsafah Stoicism yang digagaskan oleh Zeno dari Citium. Nietzsche mengambil semula idea ni sebab dia merupakan, masa dia belajar di universiti tu, dia adalah pelajar, dia mengambil kos kajian karya-karya klasik, filologi. Jadi dia mengambil, mungkin dari situ dia mengambil konsep ni dan mengadaptasinya dalam idea falsafahnya. So apa yang dimaksud Amor Fati? Amor Fati adalah satu frasa Latin yang diterjemahkan sebagai cintailah takdir hidupmu. Saya ulang sekali lagi. Frasa ini sering dipetik penuh sebagai Amor Fati Fatum Brutum, yang bermaksud cintailah takdir hidupmu sekalipun ia bertindak kejam terhadapmu. Konsep ini digunakan untuk mengabarkan sikap dan penderitaan seseorang dalam menghadapi takdir hidupnya sendiri. Termasuklah segala sesuatu yang terjadi di hidup dia tu sebagai sesuatu perkara yang baik-baik. Maknanya dia menggambarkan pendirian seseorang yang menerima apa saja yang berlaku dalam hidupnya, baik perkara itu adalah sesuatu yang baik untuk dirinya maupun sesuatu yang buruk, adalah sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan olehnya. Maknanya dia tidak mempersoalkan apa yang telah berlaku terhadapnya. Dia tidak mempersoalkan apa yang berlaku, tetapi dia menerima dan mencintai apa yang berlaku ke atasnya. Konsep ini digunakan untuk menggambar konsep ini digagaskan oleh Nietzsche dalam seperti yang saya katakan tadi,
dalam karya terawalnya, iaitu The Gay Science, dan kemudian dihuraikan secara ringkas dalam Ecce Homo. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dengan pembaca petikannya. Dalam buku The Gay Science, section kedua, bahagian perenggan ke-276, Nietzsche menulis. Saya bacakan dulu petikannya dalam bahasa Inggeris dan kemudian saya akan bacakan terjemahannya dalam bahasa Melayu, terjemahan yang saya buat sendiri. Mungkin ada betul, mungkin salah. Jadi kalau anda rasa terjemahan saya itu kurang tepat, mungkin anda boleh betulkannya di ruang komen. Saya buka ruang komen untuk anda. Okey, saya mula. For the new year, I'm still alive. I'm still thinking. I still have to live because I still have to think. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Today everyone allows himself to express his wishes and favorite thoughts. Well, I want to say what I wish for myself today and what thought ran over my heart first this year. What thought shall give me the reason, guarantee and sweetness of my life henceforth. I want to learn more and more to see as beautiful what is necessary in things. Then I shall be the one of those who makes things beautiful. Amor fati. Let that be my love henceforth. I do not want to wage war against what is ugly. I do not want to accuse. I do not even want to accuse those who accuse. Looking away shall be my only negation. And all in all, on the whole, someday I wish to be only a yes sayer. Saya ulang semula petikan ni dalam bahasa Melayu. Untuk tahun baru, aku masih hidup. Aku masih berfikir. Aku masih perlu hidup kerana aku masih perlu berfikir. Aku ada maka aku berfikir. Aku berfikir maka aku ada. Hari ini semua orang membenarkan dirinya untuk menyatakan hasrat dan idea yang dia suka. Baiklah, aku ingin mengatakan apa yang aku harapkan untuk diriku hari ini dan apa yang mula-mula terlintas di fikiran aku tahun ini. Idea apa yang akan memberikan aku sebab, jaminan dan kemanisan dalam hidup aku mulai sekarang. Aku ingin belajar lebih banyak lagi untuk melihat kecantikan dalam apa yang perlu tentang suatu perkara. Maka aku akan menjadi salah seorang yang menjadikan sesuatu lebih indah. Amor fati. Cintailah takdir hidupmu. Biarkan itu menjadi cintaku mulai sekarang. Aku tak mahu berperang melawan sesuatu yang buruk. Aku tidak mahu menuduh. Aku juga tak mahu menuduh orang yang menuduh. Menjauhkan diri adalah satu-satunya penolakan aku. Secara keseluruhannya, suatu hari nanti, aku hanya ingin menjadi seorang yang berkata ia. Konsep Amor Fati ini diulang semula dalam Ecce Homo, buku Ecce Homo yang diterbitkan pada tahun-tahun kemudiannya. Lebih tepat lagi dalam beberapa tahun sebelum Nietzsche meninggal dunia. My formula for greatness in a human being is Amor Fati. Love of one's fate. That one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity. Not merely bear what is necessary, still less conceal it. All idealism is mendacity in the face of what is necessary, but love it. Saya baca semula dalam bahasa Melayu. Rahsia aku untuk kehebatan dalam diri seseorang manusia adalah Amor Fati. Cintailah takdir hidupmu. Bahawa seseorang tidak menginginkan sesuatu yang berbeza. Tidak maju ke depan, tidak mundur ke belakang, tidak untuk selamanya. Bukan sekadar menanggung apa yang perlu, tetapi juga lebih sedikit menyembunyikannya. Semua bentuk idealisme adalah satu bentuk kesunyian dalam menghadapi apa yang perlu, tetapi menyukainya. Jadi kalau kita dapat lihat apa yang Nietzsche katakan dalam dua petikan yang saya rujuk sebentar tadi, ia adalah apa yang Nietzsche kata tentang Amor Fati. Dalam konteks ini, dalam kata Nietzsche,
Kecintaan seseorang terhadap takdir hidupnya secara semula jadi akan mendorong seseorang untuk menghadapi kenyataan tentang hidupnya secara radikal, which bermakna dalam arti kata lain, apabila seseorang mencintai takdirnya, apabila seseorang menerima apa yang telah ditakdirkan untuknya, maka dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan takdir atas apa yang telah berlaku terhadap hidupnya. Untuk menerima apa yang terjadi menurut Nietzsche, bukan hanya menuntut kita untuk pasrah dengan takdir yang buruk dan juga yang baik, tapi kita juga hendaklah melihat kedua-duanya sebagai sesuatu yang berkait rapat antara satu sama lain. Maknanya dalam konsep amal fati ni, dia bukan semata-mata kita rasa pasrah dengan kehidupan kita. Sebab kalau kita rasa pasrah, ada beza kita rasa mencintai takdir hidup kita dan rasa pasrah. Kalau kita rasa pasrah, kita seolah-olah membiarkan saja perkara itu berlaku tanpa kita membuat apa-apa suatu usaha. Tapi melalui amal fati, melalui kalau konsep amal fati, dia bukan rasa kita menyerahkan benda tu bulat-bulat, but rather menurut Nietzsche dan juga beberapa filsuf lain yang mengetengahkan konsep amal fati ni, seseorang itu hanya boleh mencintai takdir hidupnya selepas dia berusaha untuk, kalau boleh, berusaha untuk membuatkan sesuatu perkara itu berlaku atau berusaha untuk mengelakkan perkara itu daripada berlaku. Konsep ini sama dalam Islam. Kalau kita bicara konsep ini dalam pegangan agama Islam, dia berkait rapat dengan konsep tawakal. Saya teringat satu kisah di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki Arab Badui yang berhenti singgah di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, tapi dia tidak mengikat untanya. Rasulullah bertanya kepada lelaki Arab Badui itu. Dia tanya, apa yang kau buat ni? Sambil menunjuk pada untanya yang tidak diikat. Lalu lelaki Arab Badui itu berkata, ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Nabi kemudian melihat dia dengan rasa keheranan dan kemudian baginda bersabda, ikat dulu unta kau tu, kemudian baru kau bertawakal pada Allah. Ialah sebab kalau kita ikut konteks, zaman dulu orang naik kuda atau unta, dan bila seseorang berhenti di satu tempat, dia akan ikat kuda dia atau unta dia dekat satu tambat, dan untuk jika dia singgah kat mana-mana lah. Bayangkan kalau lelaki tu tidak menambat kudanya lalu masuk ke kawasan masjid, kemungkinan besar unta tu mungkin akan dicuri orang, atau unta tu melepaskan diri. Kalau kita ikut konteks moden kita hari ni, dia samalah seperti kita parking kereta. Tak kisahlah parking dekat tempat yang sepatutnya ke, atau parking di mana-mana saja, tempat terbuka. Sebagai contoh, anda parking di stesen MRT. Anda bawa kereta, anda parking di stesen MRT sebab anda naik MRT pergi tempat kerja. Tapi korang tak lock kereta tu sebab terlalu yakin dengan bahawa kawasan parking MRT tu dah cukup selamat. Sebenarnya itu pun sebenarnya konsep yang salah, sebab dia meningkatkan risiko kereta untuk dicuri. Dan walaupun kawasan tu agak selamat, tapi dia berkait rapat dengan konsep tawakal tadi. So amor fati pun begitu juga. Nietzsche kata amor fati ni bukanlah kita pasrah dengan keadaan tanpa seseorang tu berusaha, melainkan kalau dia dah betul-betul usaha terlebih dahulu untuk membuatkan perkara tu berlaku atau mengelakkan daripada suatu perkara berlaku, tetapi in the end benda tersebut berlaku juga, sama ada mengikut kehendak dia atau tidak mengikut kehendak dia, then dia harus
bertawakal dan menerima bahkan mencintai apa yang berlaku ke atas hidupnya. So bagaimana Nietzsche menggambarkan konsep amor fati ni? Sebab kalau anda nak tahu, Nietzsche ni bukanlah sekadar orang yang betul-betul menulis tentang konsep falsafah dia, tapi dia tak amalkan, dia memang betul-betul ikut. Dan antara pegangan falsafah yang dia tulis dan dia sendiri tulis dan dia ikut adalah amor fati ni lah. Sebab kalau anda baca riwayat hidup Nietzsche, sejarah hidup dia adalah manusia yang hidup dengan pelbagai kesukaran. Bayangkanlah dia berhenti menjadi pensyarah, dia memilih untuk berhenti jadi pensyarah dan mengembara ke Eropah, seluruh Eropah sebagai salah satu cara untuk membebaskan diri pada tekanan hidup. But then kita tahu apa yang berlaku pada Nietzsche. Meskipun dia mengembara ke seluruh Eropah, dia untuk melarikan diri pada kongkongan ibu dan adik perempuannya, dia tak mampu lari daripadanya. Bayangkan buku yang dia tulis ni dulu. Buku ni masa dia tulis dulu, masa dia hidup, buku ni tak laku. Tak ada siapa yang nak baca buku dia pada masa tu. Bukan The Gay Science ni saja, bukan Ecce Homo ni saja, malah buku-buku dia yang terkenal yang sampai pada kita hari ni, misalnya lain Maka Berbicaralah Zarathustra. Kalau korang berada pada zaman tu, buku tu tak ada siapa nak beli, tak ada siapa pandang. Dan kalau kita tengok Nietzsche ni, macam-macam lagi lah. Dia adalah seorang yang gagal dalam percintaan, dia adalah seorang yang terpaksa bergantung hidup pada ihsan orang lain. Kita dapat tengok bahawa hidup dia tu miserable, sangat miserable. Lalu Nietzsche mengasingkan dirinya di satu kawasan bernama Sils Maria di Switzerland, dan dia tulis, dan di situ dia banyak habiskan masa menulis karya-karya hebatnya. Ketika itulah baru dia merasakan bagaimana dia harus mencintai takdir hidup dia. Dalam satu surat yang ditulis dalam sepucuk surat yang ditulis untuk kawannya pada tahun 1882, Nietzsche menggambarkan bagaimana dia merasai bagaimana seseorang tu mencintai takdir hidupnya sendiri. Dia berkata, "Aku dalam suasana penyerahan diri kepada Tuhan secara fatalistik. Aku menamakannya amor fati. Cintailah takdir hidupmu. Sungguh hebat rasa cinta itu sehingga aku rela masuk ke dalam mulut singa." Macam dia rasa macam bila dia dah menerima apa yang dia takdirkan, menerima dan mencintai apa yang telah ditakdirkan terhadap hidupnya, sehingga kan dia kata, kalau kau letak aku dalam kandang singa, aku rela masuk dalam mulut dia. Sebagai orang, kalau anda tanya saya sendiri, sanggupkah saya sanggup bermalam dalam kandang harimau, dan anda beri saya duit jika saya berjaya melakukannya, saya tentu akan tolak. Sebab saya tak sanggup melakukannya. Tetapi Nietzsche dengan begitu dia merasai amor fati tu, sehingga dia sanggup berkata, aku rela masuk dalam mulut singa. Dia macam, dah lantak lah, aku dah usaha, aku dah fikir panjang, aku dah usaha, aku sanggup menerima bahkan mencintai apa yang berlaku ke atas hidup aku, sehingga aku rela masuk dalam mulut singa. Jadi apa yang nak dikatakan sebenarnya kalau kita tengok dalam konsep amor fati ni? Sebab kalau anda tanya saya macam mana kita nak mengaplikasikan konsep amor fati dalam menghadapi kehidupan kita, saya ceritalah sikit. Misalnya lah, hidup kita ni tidak pernah tetap dalam satu tempat. Hidup kita tak pernah statik. Hidup kita sentiasa bergerak macam roda. Yang dia bergantung pada kita sama ada untuk menerima perubahan roda tu atau kita seolah-olah tak boleh terima. Sebagai contohlah, saya bagi misal. Bayangkanlah anda sudah pun bekerja di tempat baru selama 4 atau 5 bulan. Kemudian
tengah-tengah anda sedang menikmati kerja baru anda, ada perasaan terdetik dalam hati yang anda merindui tempat kerja lama anda, meskipun katakanlah gaji di tempat tempat kerja lama anda tu agak kecil, tapi anda seronok menikmatinya. Tiba-tiba anda berpindah kerja, anda resign dan mencari peluang di tempat baru dan akhirnya anda diterima untuk bekerja di syarikat tu. Gaji yang lebih besar. Anda dah kerja 3-4 bulan, tapi pada masa yang sama anda masih merindui tempat kerja lama anda tu. Atau mungkin kalau kita boleh perkatakanlah soal perhubungan misalnya. Saya tak nak urai lebih panjang lah, sebab kalau mungkin anda pernah hadapi dia, saya pun pernah hadapi. Kita semua pernah hadapi benda ni dalam soal perhubungan secara sahabat, hubungan cinta dan sebagainya. Anda suka untuk move on. Sebab kalau ikutkan, yelah, time is the essence. Tapi mungkin ada orang rasa diri dia cepat move on. Tapi ada orang yang rasa diri dia lambat untuk move on. Suka untuk dia terima kenyataan, suka untuk dia terima takdir dalam hidup dia. Jadi, dan apabila seseorang tu suka untuk menerima kenyataan, suka untuk bergerak hidup dia dari kehidupan lama dia seolah-olah dia tidak mencintai dirinya sendiri. Bila dia seolah-olah membuatkan dirinya rasa sengsara. Sebab dia terperangkap dalam kehidupan lama dia, sedangkan subjek ataupun orang yang pernah hadir dalam kehidupan lama dia mungkin dah lama move on ataupun dah lama hidup dengan kehidupan barunya. Ataupun mungkin sahabat-sahabat lama tempat kerja dia mungkin dah move on dengan ketiadaan kawan dia, tapi dia tak boleh lagi nak move on. So melalui amor fati, melalui kita mencintai takdir hidup kita, ia akan membuatkan, kalau dia akan mempercepatkan rasa move on tu. Kalau dia bukan saja mempercepatkan, malah mungkin membantu diri kita untuk move on dari kehidupan lama kita, supaya kita tidak terlalu tenggelam atau hanyut dalam kehidupan lama kita yang mungkin, yelah, dia mungkin bermakna untuk kita suatu ketika dahulu, tetapi kita harus menerima hakikat bahawa kehidupan kita ni tidak bergerak statik dalam satu keadaan. Jadi bagi Nietzsche, pada hujung video ni, Nietzsche merumuskan, semakin kita mencintai takdir hidup kita tanpa sebarang syarat, semakin sederhana kebahagiaan yang kita dapat capai. Jadi kunci kebahagiaan untuk diri kita, dan kunci kepada, jika anda bertanya saya secara peribadi bagaimana untuk kita mencintai diri kita sendiri, jawapannya adalah amor fati. Mencintai takdir hidup kita. Jika anda mencintai takdir hidup kita, menerima apa yang telah ditakdirkan pada anda pada masa lalu, apa yang kita hidup dalam masa sekarang ni, kita mudah untuk menerima kebahagiaan yang kita capai. So apabila kita mencintai takdir hidup kita, kita dapat mencapai kebahagiaan hidup kita, dan kita menerima hakikat bahawa kehidupan kita ni akan ada sesuatu yang lebih bermakna untuk kita pada masa-masa akan datang. Meskipun perkara itu mungkin buruk, tapi perkara buruk tu mungkin dapat menyedarkan atau mengajarkan anda tentang satu-satu perkara dalam kehidupan. Jadi sebagai kesimpulannya, cintailah takdir hidup anda, sekalipun ia bertindak ataupun berlaku kejam terhadap diri anda. Dengan mencintai takdir hidup anda, anda mampu dan bisa mencintai diri anda sendiri. Dan itulah, wahai saudara-saudaraku, asas kepada semua falsafah dan asas kepada kebahagiaan hidup kita. Jadi setakat itu saja daripada saya untuk edisi kali ini. InsyaAllah untuk bulan-bulan yang akan datang, saya akan terus konsisten dalam membuat video-video baru. InsyaAllah akan ada video-video yang baru untuk anda semua. Jadi ini adalah yang pertama untuk tahun 2022. Anda doakan supaya saya kekal sihat walafiat,
Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan semoga anda diberi kekuatan untuk mencintai takdir hidup anda sendiri dan semoga anda dapat menempuh kehidupan yang baru pada tahun baru ni 2022 dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. So, sekian terima kasih. This is Atika Amirul signing off. Thank you.